Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muka surat 98. Perenggan. Jika seseorang tidak percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala, ia akan gelisah dan cemas terhadap kematian yang akan dihadapinya. Ia juga akan merasa cemas dengan meninggalkan orang yang disayangi seperti mana keluarga, anak-anak dan sebagainya. Semuanya itu merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan rasa senang hati dan juga jiwa yang jernih. Jadi yang perlu kita ketahui bahawasanya seseorang tidak dikatakan beriman sehinggalah dia beriman kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan mampu mencipta takdir. Dia hanya boleh pilih takdir je. Seperti mana contoh, kalau Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan takdir kepada kita, kita cipta takdir. Pokok pun kita tak mampu nak tumbuhkan. Ikan kita tak mampu nak pergi ambil sehingga nak pergi makan dia. Bahkan tidak ada kemampuan bagi kita untuk bergerak. Kalau semuanya Allah Subhanahu wa taala tak takdirkan. Itu pasal memang urusan takdir memang kita tak boleh nak cipta takdir lah. Kita boleh pilih takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan buat kita. Cuma nak cipta takdir itu mustahil bagi kita. Sangat mustahil. Ambil satu dua contoh cukup lah. Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa taala bagi kita terpulang atas kita buat sesuatu agar kita boleh jalan bergerak. Agaknya macam mana kita perah otak kita nak buat macam mana untuk kita boleh berjalan bergerak tu? Jawapannya tak mampu, tak boleh. Maknanya kata Rasulullah, takdir yang dicipta oleh Allah seluruhnya, termasuklah rasa lemah, rasa kuat pun takdir. Jadi manusia nak lari pada takdir yang mana ataupun manusia nak buat takdir yang bagaimana, sedangkan tidak mampunya manusia untuk buat apa-apa tentang takdir. Hanya yang mampu bagi manusia adalah memilih takdir yang telah ditetapkan oleh Allah melalui usaha dan juga ikhtiar. Itu yang dipegang oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah." Di mana saja kamu berada, nescaya kematian akan menemui kamu. Makna takdir kematian, kita tak mencari yang mati. Mati cari kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Pernah siapa di antara di sini yang memang bercita-cita nak cari malaikat maut? Ada bagi tahu lah, kita nak tahu juga kenapa dan sebab apa. Yang kita tahu dia cari gua belah je. Gua belah
sebab kempunan tak makan telur tembakul, itu dia pergi cari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, mana saja kamu berada, walaupun kamu berada dalam benteng yang kukuh, benteng yang kukuh ni, kalau kita beranggapan kita boleh lari pada takdir kematian, silakan. Seperti mana contoh, mungkin beranggapan bahawasanya malaikat maut tidak akan mampu masuk ke dalam rumah kerana dindingnya itu 10 meter daripada dinding besi. Sebab ayat tu ada kaitan begitu. Sebab ada manusia beranggapan malaikat maut tak boleh nak masuk rumah yang dindingnya tebal-tebal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun jawab dengan ayat ni, biarpun kamu berada dalam benteng yang kukuh, mana tetap juga malaikat akan datang fi burujin musyayyadah. Dia akan datang mengambil nyawa kamu bila ajal kamu dah sampai. Makna menunjukkan di sini bahawasanya salah satu takdir yang telah pasti, cuma kita tidak mengetahui bila takdir itu terlaksana kepada kita adalah kematian. Bahkan kalau dia tahu sekalipun, dia tak akan boleh lari pada takdir kematian, hanya membuat persiapan dan persediaan saja. Sama ada dia tahu ataupun tidak, dia hanya buat persiapan. Seperti mana orang yang berada di penjara yang akan tertali gantung. Jadi pegawai yang penjaga kata, encik, hukuman gantung akan dilaksanakan setelah solat subuh. Ada saya tengok satu video tu, lepas solat subuh selalu dan gelap-gelap lagi. Subuh tak habis lagi waktu tu. Ada doktor, ada ustaz sekali. Dan ustaz tu akan ajar dia talqin jugalah, ucap. Ada orang yang akan jadi saksi. Jadi soalan, dia tahu tak dia akan mati lah? Tahu dah tu. Itu tandanya menunjukkan bahawasanya tanda kematian dia. Ada yang telah tahu, tapi apa yang dia ketahui ini apabila telah diberitahu melalui takdir yang berjalan atau undang-undang manusia. Kan manusia yang nak tetapkan dia dihukum gantung, itu undang-undang manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu pun jalan sama. Bahkan kalau sekiranya seseorang itu tak ada dalam penjara, dia tahu tak dia akan mati besok hari? Dia tidak tahu. Bahkan kalau orang bagi tahu besok awak akan mati, agak-agak dia percaya tak? Percaya tak? Kalau sekiranya dia ni duduk dalam ditawan tentera, mungkin dia percaya kot, sebab dia dah tengok seorang demi seorang ditembak kepalanya. Ini giliran dia pula besok. Dia percaya ni apa? Percaya ni atas pengkabaran manusia, boleh jadi selari dengan takdir. Tetapi kepercayaan di sini dua. Yang pertama, bila dia percaya kata manusia, tapi tak perlu tasdik fi qalbi. Tetapi tentang kematian dia kena tasdik fi qalbi. Bagi tahu tak bagi tahu, memang kita percaya kita akan mati. Itu je perbezaan. Perbezaannya di situ je. Sebab dia kata besok awak akan mati. Jadi kita tak ada tasdik fi qalbi. Besok mati tak mati, memang kita akan beriman kita akan mati. Cuma atas perkataannya, kata ulama, maka tak berkewajipan untuk kita terima. Sebab kata-kata manusia itu tak jadi iman. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi yang usul tu yang kita beriman, kita akan mati sama ada dia bagi tahu besok ke tidak, tak akan mati juga. Itu usul. Dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini lagi, dan kalau mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini datang daripada Allah. Siapa yang kata ni? Yang katanya orang musyrikin sebenarnya. Dia percaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan. Orang musyrikin, tapi mereka kenal Allah secara tradisi. Dia tak kenal Allah melalui para nabi, para rasul. Dia kenal Allah melalui nenek moyang. Itu pasal apa yang diajar nenek moyang tak boleh pakai.
Sebab nenek moyang kata Allah Tuhan, tapi dia ada anak, boleh pakai ke? Lalu bila kita tanya mengapa cakap begitu, ada Allah tu Tuhan, sesaat mengapa kata ada anak? Nenek moyang dulu kata ma wajadna alaihi aba'ana, kami dapat pada nenek moyang kata Allah itu ada anak. Takkan kami nak tolak kok, dan nenek moyang semua terima. Awalau kana aba'hum la ya'lamuna syai'an, apakah kamu nak percaya dengan nenek moyang kamu yang tak tahu apa-apa? Allah sebut tak tahu apa-apa di sini, zero. Barang siapa kata Allah sekian-sekian, memang tak pernah kenal Allah. Dia kenal Allah sekadar sebut Allah di lidah. Allah turun ke hujan, cipta manusia, cipta alam. Tapi tetap juga barang siapa yang menyalahi tentang sifat pada Allah, dia tak kenal Allah. Dia tak kenal, maka batal semua ilmu yang ada pada dia. Itu bazal Allah Subhanahu Wa Taala tak melayakkan dia masuk syurga. Itu menunjukkan dalil seseorang dia kata Tuhan saya Allah, tak melayakkan dia masuk syurga lagi. Tak layak dia. Kalau sekiranya kita kata manusia semua setujulah Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan, semua setuju, maka tak perlu agama dah. Tapi oleh kerana mereka kata Allah itu Tuhan, tapi bersalahan mengenal pada sifat Allah, kewujudannya, jadi kita tak boleh katalah jadi satu, semua percaya yang sama. Tak boleh lah. Seperti mana orang mazhab etis yang tak percaya wujudnya Tuhan, dia kata kalau wujud Tuhan mesti fizikal, jisim, itu nama wujud. Macam kita lah, kalau sekiranya kita ditanya ada duit ke tidak, kita kata tak ada. Memang poket zero, tak ada duit. Tapi kalau dalam poket kita tu ada dah 10 sen, kita cakap ada ke tak ada? 10 sen ni ada dalam poket, nak kata ada ke tak ada? Ada lah, walaupun 10 sen. Tapi sebagai orang tak mengambil, tak mengiranya. Tetapi duit tu wujud, ada wujud. Jadi begitu juga sebagian akal manusia, dia kata Tuhan ni wujud, ada di situ, mestinya wujud sesuatu yang nampak bentuknya, nampak gambarannya, nampak warna-warninya. Dia pasal dia kata tak ada ini semua, mana tak ada Tuhan. Tak ada ini semua, tak ada Tuhan. Dan kalau mereka ditimpa bahaya, mereka mengatakan ini daripada engkau ya Muhammad. Mana sebab munasabah dakwah engkau, disebabkan kau menyuruh kami untuk buat itu, buat ini yang menyebabkan kami dapat masalah hidup ni. Disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab, "Qul kullu min indillah." Semua sekali baik dan juga buruk yang kamu rasa, yang menggembirakan kamu, yang kamu merasai, yang menyedihkan kamu, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa rasa gembira ciptaan Allah, rasa sedih pun ciptaan Allah. Jangan kita kaitkan Allah cipta kita. Gembira, sedih, kita yang ciptanya. Kesalahan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak semua sekali Allah yang cipta, termasuk gambaran dalam akal kita. Semua sekali Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata barang siapa yang memperhalusi, dia bincang ibadat takdir, tapi sampai pada hakikatul takdir dan secara halus. Hakikat takdir sebenarnya tak ada siapa tahu. Lepas tu dia nak memperhalusi. Lalu kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat dia bertanggungjawab dengan apa yang dia halusi itu. Sebab dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita memang beriman pada takdir, terima, cuma jangan memperhalusi sampai pada hakikatnya. Sebab tak mampu akal kita sampai pada hakikat. Maksud hakikat ni kalau kita mendalami takdir,
kita akan tahu kita mati bila. Kita akan tahu rezeki kita banyak mana. Kita akan tahu kita akan pergi ke mana. Kita akan tahu besok ni bangun pukul berapa. Sebab dia dah berjaya memperhalusi. Bahkan bila dia berjaya memperhalusi takdir, dia akan seolah-olah tahu segala-galanya perjalanan dunia ini. Padahal salah, tidak ada siapa yang mengetahui perjalanan dunia ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, khususnya manusia, agar bergantung dengan dia. Bukan bergantung alam, bukan bergantung juga dengan takdir tu. Bergantung pada Allah yang cipta takdir. Itu bazalah dari sudah akidah dan sunnah wal jamaah mengajar kita jangan terus bergantung pada takdir. Usaha ada juga. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa sakit, rasa-rasanya nak biar rasa sakit tu, ataupun usaha ikhtiar nak hilangkan sakit. Ikhtiar lah. Agak-agak ikhtiar kita berjaya atau tidak, berjaya atau tidak, tu pun dah masuk takdir juga. Allah nak uji kita, kita tetap makan ubat, dia uji rasa sakit. Walaupun begitu, jangan membina kesedihan. Walaupun dah makan ubat, ingat hilang sakit, tapi masih sakit, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala bila ditakdirkan kita, kata Nabi, itu terbaik buat dia. Kenapa terbaik? Sebab kalau kita memahami sakit yang kita rasa itu menyebabkan gugur dosa, diangkat derajat, diberi pahala, kemungkinan kita solat, kita tak dapatnya diangkat derajat, diberi pahala seperti mana pahala kedudukan kita yang sabar atas sakit tu. Nak solat khusyuk betul-betul susah nak dapat. Allah uji kita sakit, dapat sungguh pahala tu. Pahala macam solat, pahala penuh macam solat. Allah uji kita dengan sakit tu, dapat pahala macam solat kita. Tu kalau Allah nak berilah. Itu pasal banyak orang masuk syurga bukan sebab solat dia, sebab sabar dalam solat. Bila nak laksanakan solat tu semua ada iman. Iman tu kesabaran. Kalau sekiranya dia tidak ada sifat sabar, dia akan terburu-buru, tergesa-gesa. Bila terburu-buru, tergesa-gesa, maka dia akan jadi kusala. Kusala maksudnya malas dia menghayati solat. Dia malah nak menghayati solat. Solat ni jadi zero dalam diri dan hati dia. Dia sekadar zahir di rukuk, sujud. Solat macam tu Allah terima ke? Allah tak terima. Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata, aqimus solata li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. Kalau ditanya ingat Allah kat mana, Allah kata ingat kat hati kamu sudah. Perbuatan solat tetaplah bentuk solat, cuma ingat aku dalam hati je. Ingat Allah dalam hati ni senang ke susah? Sebenarnya senang ni. Lagi senang daripada mengingati selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita mengingati Allah pada nama dia. Kita mengingati Allah atas apa yang Allah cipta ni, aku dia punya. Itu pun dah mengingati Allah. Mudah. Waktu saya belajar dulu, kita tanya untuk guru, duduk dalam hati waktu solat ni nak sebut apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingati Allah. Lalu dia kata Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang ingat Allah, maka hati kamu sebut je Allah, Allah, Allah. Memadai, dia kata. Memadai. Daripada hati dia, Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk Seri, baik dia Allah, Allah, Allah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang memperhalusi takdir, nak memperhalusi dia, nak mendalami syahadat dia, nanti di akhirat Allah nak tanya dia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan buat dia mustahil dia akan mencapai kejayaan pada memahami hakikat takdir. Lalu Allah akan tanya, mengapa kamu nak berusaha sesuatu yang aku tak takdirkan? Seperti mana contohlah, kalau sekiranya dekat highway tu kita dah pakai touch and go, duit memang tak ada, ada 20 sen je, touch and go RM2. Agak-agaknya kita kena buat apa?
top up lah. Sekarang ni tak mau top up, buat je asalkan nanti dia naik. Agak-agak kan naik juga tak? Datang lah orang tu kata ni orang gila dah. Memang takkan naik, dia nak letak juga tu, scan juga. Apa maksudnya? Dia nak cuba juga. Jadi secara undang-undang dunia pun ada yang tertahan, mustahil dia akan sampai. Lalu begitu juga dia sudah agama pun tak boleh, mustahil dia akan sampai. Lalu kata Rasulullah, kalau dia tak memperadusi, mendalami, Allah tak tanya lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tanya dia. Ramai di kalangan insan, iaitu manusia, pada masa ini mengalami penderitaan dan kekecewaan dalam hidupnya. Ada yang kecewa kerana gagal membina kebahagiaan dalam keluarga, ada yang resah kerana gagal memperolehi hasil belajar dan bekerja yang cemerlang. Dalam hidup ni boleh sedih, tapi jangan sedih atas sesuatu yang tak apa nak kena kalau dia sedih. Disebabkan apa? Takdir itu berlangsung dulu sebelum dia nak mencapai apa yang dia nak. Amlil insani matamanna. Adakah manusia akan dapat apa yang dia cita-citakan? Allah tanya tu agar kita tahu. Memang kita banyak cita-cita, tapi Allah tanya kita, kamu boleh dapat semua tu? Boleh dapat ke semua yang kamu cita-citakan? Pertanyaan tu kata ulama agar kita mengetahui dua. Yang pertama, usaha, ikhtiar boleh tercapai mana yang Allah dah tetapkan dalam takdir. Yang kedua, maksudnya adalah kita kena tahu ada yang takkan tercapai. Itulah maksud pertanyaan tu. Seperti mana contoh ayat ini turun di Mekah lagi. Orang-orang kafir beranggapan kalau betul ada syurga, mereka nak masuk. Tapi tanpa beriman pada Nabi Muhammad, cukup mereka dengan cara mereka, dengan berhala mereka, dengan tawasul mereka kepada berhala, cara untuk dekat dengan Allah. Itu cara dia. Sebagian orang musyrikin, dia tak sembah berhala. Dia cerita dalam Quran. Cuma berhala tu ditanya, kamu buat apa berhala tu kalau kamu tak sembah? Kami jadikan wasilah. Wasilah ni apa? Perantaraan untuk ilallah zulfa. Cara nak hampir dengan Allah, jadikan patung ni perantaraan. Patung tu mati, mereka pun tahu. Patung tak boleh bercakap. Jadi perantaraan macam mana? Perantaraan dengan cara dia adalah dia sembelih kambing, dia lomor darah kat patung tu, ataupun dia korban untuk patung tu. Bila dia dah buat begitu, bagi mereka ini cara untuk menghampirkan diri kepada Allah. Jadi itu yang jadi syirik, disebabkan cara mereka adalah dengan cara memuja. Tapi bagi mereka, kami memuja tapi kami tak menyembah. Puja dengan sembah sama ke tak? Sebenarnya dalam Melayu, puja dengan sembah masih berbeza. Di kau yang ku puja, begitu. Betul tak lagu tu? Ya, macam itu ada pengalaman, dia tahu lah. Lagu Piramli ada juga lirik tu, di kau yang ku puja. Berapa lagu lagi? Jadi puja dalam alam Melayu bukan menunjukkan bahawasanya menyembahnya, sujud pada dia. Bahkan kalimah sujud pun belum jadi sebagai sembahan. Tak semestinya puja, sujud itu jadi sembahan. Sebab sembahan itu i'tikad. Kalau begitu contoh anak kita pergi sujud kat kaki, agak dia kafir tak? Dia datang dia sujud kat kaki kita, dia cium ke apa, agak kafir ke dia? Tidak kafir. Macam jadilah di kau yang ku puja, itu kafir tak? Tak jatuh kafir. Makna menunjukkan bahawasanya i'tikad kekafiran ataupun jatuh kekafiran seseorang bukan nama tadi. Dia atas perbuatan yang memang jali ni betul-betul nampak sungguh. Jadi perbuatan orang musyrikin tadi, dia kata kami tak sembah, kami puja je. Itu syirik atau tidak?
syirik. Mengapa syirik? Kerana mereka mengambil bahagian pada patung mereka ada sifat ketuhanan, lalu mereka menyuruh dia sifat tadi, itu yang jatuh syirik. Sama dah kita juga, kalau kita buat begitu pun jatuh syirik, sebab kita meletakkan sifat Allah pada yang kita panggil-manggil tu, jatuh syirik juga. Ada juga yang kecewa kerana tidak memperolehi kedudukan sosial, makna kedudukan dalam masyarakat, muamalah bersama masyarakat atau pangkat di tengah-tengah masyarakat. Semua itu merupakan kegagalan yang sukar diterima sebagai suatu kenyataan bagi orang-orang yang tidak beriman. Mengapa agaknya? Sebab mereka berjalan tanpa melihat takdir. Itu dia maksudnya. Orang kafir dia berjalan, dia tak pernah lihat takdir. Dia melihat apa? Nasib. Nasib ni melalui apa? Ini alam ni berjalan pusing semua. Itu kalau kena nasib baik-baik. Pasal di sudah akidah, semua ada takdir. Walaupun bahasa Melayu sebut nasib, tetap dia adalah takdir. Kadang-kadang kita sebut bernasib baik, bernasib buruk, tapi masuk nasib baik atau buruk, dia adalah takdir. Dia takdir. Itu pasal kita kena belajar berakal, pengajian berakal. Bila kita belajar berakal, baru kita tahu seseorang tu bila dia bercakap boleh diterima atau tidak. Bukan semua perkataan orang yang mungkin logik kita kata boleh terima, tapi hakikatnya tak boleh terima. Ada kesalahan, kita tak sedar kesalahan tu. Walaupun dengar macam betul, tapi tak boleh diambil. Contohnya kalau kita belajar berakal ni, ada satu bab dalam falsafah nama dia falasi. Falasi nama dia. Seperti mana contoh, awak tak layak nak tegur saya senior, awak junior. Falasi itu dia menyerang peribadi. Agak-agak boleh ke begitu? Lalu dia berhujah, awak tak boleh nak hujah dengan saya sebab awak ni orang bawah, saya ada PhD, awak baru diploma. Dalam ilmu hujah, dia tak memandang ada PhD ataupun diploma, dia memandang pada hujah-hujah tanpa dilihat orang tu ada apa. Jadi itu namanya falasi, dia menyerang secara peribadi. Maka itu dia sudah ilmu perdebatan, maka tidak sepatutnya. Tapi kita pula tak pandai ilmu tu. Ini orang ada diploma, ni orang ada PhD. Kita ambil orang ada PhD lah. Padahal mungkin orang diploma tu dia lebih alim daripada orang ada PhD tu. Namun bagi orang yang telah mengubati jiwanya dengan nur agama, iaitulah nur iman, maka mereka akan memperolehi kedamaian dan ketenangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Apa maksudnya? Yakni apabila dia mengetahui segala-galanya yang Allah takdirkan. Dia hakikat macam ni lah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, dia tidak akan jadi sia-sia. Dia tidak kosong. Dia diberi pahala, diberi keampunan, diberi diangkat derajat, diberi macam-macam. Seperti mana contoh, kita beriman tak kita akan mati? Beriman tak? Beriman ni percayalah kita akan mati. Atau ada yang dah mati sekarang? Ada yang anggap dah mati? Begitu. Percaya. Dari kepercayaan itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kepada kita dan menguatkan keyakinan tentang kematian, menyebabkan hati kita akan dilunakkan. Sebab Rasulullah kata begitu, kamu bila banyak baca Quran, kamu banyak ingat mati. Banyak ingat mati adalah kepastian kematian tu. Iman akan melembutkan hati itu Rasul. Mana ada kesan? Macam orang kafir kalau tanya dia percaya tak kematian, mereka percaya.
Tapi hati mereka tak ada perubahan, sebab kekafiran itu menutup hati itu. Dia tak ada nur, dia kegelapan, dia zulumat. Itu pasal menyebabkan mereka ingat mati tak dapat apa juga. Dia kosong, dia adalah hati dia. Bahkan apabila kita beriman pada kematian, sebab dia dah kaitan dengan takdir, itu yang menyebabkan hilang kesengsaraan di akhirat. Kebanyakan manusia yang disiksa dan sengsara di akhirat kerana mereka tak setuju atas takdir. Dia tak setuju. Takdir ni terlalu luas sebenarnya. Apa yang saya nampak, takdir yang Allah tetapkan jauh lebih luas, jauh lebih banyak berbanding segala makhluk yang Allah ciptakan. Sebab takdir ni kembali atas rahmat Allah. Dengan langit bumi mana luas? Langit bumi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mana lebih luas? Rahmat Allah, mana rahmat Allah ni meliputi, mana takdirnya meliputi pada rahmatnya, bukan langit bumi saja. Kalau kita memandang takdir ni pada langit bumi saja, tak ada yang lain-lain, maknanya dia sempit. Takdir ni terlalu luas, sehingga kita dah tak boleh nak tak salahkan takdir. Baca undang-undang tak macam tu. Undang-undang manusia kadang-kadang dia tetap dua jalan, satu jalan. Yang ni satu je. Yang ni kata dah tak ada jalan dah. Dah tertutup. Undang-undang. Kalau dia sabit kesalahan membunuh tanpa niat, penjara 20 tahun. Contohnya begitulah. Cuma boleh ubah tak? Boleh ubah tak? Kalau hakim kata tidak ada lagi keringanan, agak boleh ubah lagi tak? Hukuman tu memang tak ubah dah. Memang tak ubah sebab dia dah masuk mahkamah tinggi. Sampai bila-bila takkan berubah bila masuk mahkamah tinggi. Takkan berubah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita, perjalanan kita boleh ada perubahan tak? Boleh atau tidak? Ada tak yang memang tak boleh berubah dalam perjalanan hidup kita? Ada yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Antara tak boleh berubahnya adalah usia, umur. Tak boleh berubah dah, walaupun dia make up macam orang umur 18 sekalipun, tetap umur dia jalan yang sama. Umur tak boleh nak ubah. Mana itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi fizikal dia boleh buat macam-macam. Sebab dia tak setuju dengan fizikal gini. Tak setuju dia tu laki-laki, dia ubah jadi perempuan. Dia tak setuju. Begitu. Ada satu kisah, orang ni laki-laki, dia potong habis jadi orang perempuan. Lepas tu kita ajar agama, dia menyesal. Dia taubat. Cuma sekarang ni kedudukannya laki-laki ke perempuan juga dia tu. Dia tak laki-laki. Lepas tu kita tanya, apa yang kamu menyesal? Menyesal dah tak ada. Lepas tu kita jawablah main-main dengan dia. Pergi dah tengok kat Cokit ke Tan Sri, mungkin ada spare-part pergi jalan. Marah dia. Kita pernah tanyanya, mengapa kamu sampai begitu? Sebab dia tak terima dengan takdir. Dia tak setuju dengan takdir Allah Ta'ala lah. Pernah saya tanya sendiri, awak Islam? Bukan. Banyak kali saya tanya, awak Islam? Bukan. Saya rasa bukan. Dia jawab apa, ada benda dalam badan dia lah. Sebab walaupun dia cakap bukan Islam, dia cerita tentang Nabi, dia cerita tentang Islam, dia cerita tentang iman.
Dia cerita kat saya, Nabi tak ajar seorang suami pukul isteri. Tapi bila saya tanya, awak Islam ke? Bukan. Tu yang saya kata, yang jawab tu bukan dia, ada benda. Jadi kembali pada tajuk khulasa, iaitu kesimpulan daripada bab yang kita belajar ni berkaitan manfaat percaya pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang yang beriman akan hidup tenteram, tidak merasa takut kerana sudah mengetahui bahawa takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan berlaku atas dirinya. Kebimbangan itu akan hilang bila kita kembali Allah dah takdirkan. Bukan untuk kita seorang, semua orang. Seperti mana contoh, kalau sekiranya ditakdirkan kematian untuk orang itu, orang ini, kita akan sedih. Tapi bila Allah kata semua mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, tak ada siapa nak sedih. Kalau nak sedih, semua sedih. Sebab semua akan mengalami kematian. Kalau dituju dia, maknanya memang kita sedih dah. Sebab apa? Kita akan mati, dia tak mati. Tidak ada di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata manusia yang tidak akan dimatikan, semua akan mati. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran, sesungguhnya aku tidak datangkan kematian kepada golongan-golongan sekian. Aku akan mendatangkan kematian pada golongan atau manusia sekian. Lalu kita akan belajar. Sebagian orang akan belajar nak jadi golongan yang tak ada datang kematian. Akan tetapi kita kena tahu takdir Allah tetap menang. Wallahu ghalibun ala amri. Amri ini termasuk takdir dia menang. Walaupun orang mencari, dia nak hidup sebagai orang yang hidup selama-lamanya, akhirnya dia pun minta nak mati. Akhirnya dia akan minta nak mati. Kenapa agaknya? Sebab orang semua tengok dia akan lari. Kalau orang tu muka dah 200, agak macam mana muka dia? Dia tekanan jiwa tau. Umur 200, cuba bayangkan masih hidup. Kita umur 100 pun tengok muka orang ke bukan ni? Betul. Ini 200, apatah lagi dah 300 dah, dia akan minta mati juga. Wahai Tuhan, ambillah nyawa aku tak mahu nak hidup, sebab aku tak sanggup nak tengok mukaku, wajahku di cermin. Sangat hodoh, mungkinlah sangat hodoh. Itu kan manusia mengalami proses penuaan, kulit dia dah makin kedut, macam-macam perubahan. Tulang ni pun dah bunyi kering. Jalan pun satu kaki dah heret dah. Lalu akhirnya kata, ya Allah, betul lah kau takdirkan takdir kematian itu yang terbaik lah, biar matilah takdir itu. Jadi itu salah satu contoh. Maknanya tak perlu kita gusar dan bimbang sebab takdir akan berlaku. Hanya buat persiapan dan persediaan saja. Sebahagian orang yang faham nak mengalami kematian, dia buat persediaan macam besok ni nak raya. Besok ni nak raya ni, macam mana hari ni buat persiapan untuk menyambut hari raya besok. Tapi dia buat persiapan adalah untuk kematian dia. Ada orang begitu, iman dia kukuh, imannya mantap. Kita tak sampai begitu sebab kita rasa besok tak mati lagi. Kalau mati pun orang lain gitu. Orang yang mati tu pun pernah cakap yang sama. Aku pun gitu juga dulu. Dulu aku ingat orang tu mati, pun aku yang matinya. Betul. Yang kedua, orang yang beriman tidak akan merasa sedih atas segala keinginan yang tidak tercapai, sebab dia tahu perkara itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperolehinya.
Ada seseorang mahu itu, mahu ini, tak sampai, mati dulu. Cita-citanya tak sampai. Walaupun cita-cita dia tak sampai ke dunia, dia ada cita-cita akhirat. Tu yang Nabi kata, apabila kamu buat cita-cita, kamu kena tengok cita-cita kamu juga, jangan di dunia je. Allah akan sempurnakan cita-cita kamu di akhirat. Sebab cita-cita ni tidak lain, mesti lillahi ta'ala juga. Kalau cita-cita dunia, kebiasaan manusia bukan lillahi ta'ala, kecuali sebahagian daripada beberapa perkara. Tapi kalau cita-cita akhirat, syaratnya adalah mesti lillahi ta'ala. Bila lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan tunaikan. Syaratnya lillahi ta'ala dengan cita-cita akhirat. Apa cita-cita di atas dunia? Bagi contoh tengok, cita-cita dunia di atas dunia antaranya nak faham agama, nak tambah ilmu untuk beramal. Itu ada cita-cita ke tidak? Itu cita-cita ke bukan? Ke cita-cita nak kembali jadi anak dara? Itu cita-cita tak? Akan tercapai tak? Yang memang saya pernah baca seorang ni umur 60, dia cita-cita nak jadi anak dara. Tercapai. Dia buat macam mana? Duit banyak, dia potong tu, dia bedah ni. Akhirnya orang tengok muka dia macam umur 20-an. Tercapai. Lalu dia kata, saya sangat-sangat gembira sebab cita-cita saya tercapai, kembali menjadi orang muda. Kita kena tahu, walaupun muka nampak anak muda, waktu dia tidur jangan tengok muka dia. Betul? Sebab saya belajar ilmu tu, contoh orang tu pakai susuk, itu pasal orang pakai susuk bila tidur kena gelap, susuk dia keluar. Tengok muka dia macam tengkorak. Itu pasal orang pakai susuk, bila malam-malam dia tak bagi suami dia buka lampu semua. Sebab kalau suami tengok muka dia, suami lari hitam-hitam pekat. Tu orang pakai susuk. Apa? Itu cita-cita ke? Nak masuk syurga dalam keadaan muda? Kita tak perlu bercita-cita yang tu, sebab Allah dah tetapkan memang kita akan kembali muda. Adik Rasulullah SAW semua ahli syurga dalam keadaan usianya seperti mana usianya Nabi Isa naik ke langit, 33 tahun. Wajahnya cantik seperti mana wajahnya Nabi Yusuf. Tapi kalau perempuan, Nabi Yusuf dah cantik, mana tak ada masalah lelaki ke perempuan. Tapi kita tahu wajah Nabi Yusuf cantik. Jangan tengok lelaki ke perempuan, cantik tu ada. Jadi lelaki perempuan kata Nabi cantik sangat, mulus. Kata ibu saya, kamu pernah tengok anak patung, anak patung Barbie tu? Ni contoh je dah. Ada bulu ke anak patung tu? Tak ada, licin je. Lalu manusia dalam syurga begitu. Nabi kata tak ada janggut, tak ada misai, ini laki-laki, tak ada bulu-bulu dah, licin, mulus. Usia semua sama walaupun hidup selama-lamanya dalam syurga. Satu hari Rasulullah SAW jumpa seorang perempuan tua. Nabi nak gurau-gurau dengan dia, tapi sebenarnya ada jemaah yang lain. Rasulullah bercakap sahabat, Nabi angkat suara agar perempuan ini dengar. Nabi kata, dalam syurga tak ada orang tua. Terasa dia menangis. Dalam syurga tak ada orang tua, maknanya dia faham orang yang layak masuk syurga orang muda, dia orang tua tak layak masuk syurga. Lepas tu dia pun pergi sambil menangis. Rasulullah panggil khadam dia, bagi tahu kat perempuan tu, aku maksudkan adalah dalam syurga semua kembali muda. Muda. Dan muda 30-an di sini bukan seperti mana 30-an yang kita boleh faham macam kita tengok muka orang 30-an. Tak, dia lain sangat. Terlalu cantik, terlalu indah. Tak boleh digambarkan lah gitu. Kecantikan ahli syurga, kemudaannya tak boleh digambarkan. Tak boleh. Kalau boleh digambarkan, itu bukan ahli syurga.
Syurga tak boleh digambarkan. Bila seseorang menggambarkan, itu tetap bukan syurga. Syurga memang dah tak boleh digambarkan. Bahkan sampai peringkat kalau kita duduk dalam syurga, kita menggambarkan kat dunia wajah di syurga cantik, tapi bila kita masuk syurga, semua ni tak ada, dia lain. Sampai hati kita pun tak pernah terlintas kecantikan macam tu. Sangat luar biasa. Dalam syurga itu tetap juga kita sebagai manusia ada kening, ada mata, ada alis, ada hidung, ada gigi, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Cuma yang kita tak boleh gambarkan, bila kata Rasulullah, orang perempuan dalam syurga pakai pakaiannya daripada sutra 70 lapis dia pakai. Lepas tu perhiasannya sampai batasan wuduk dia. Perhiasan, boleh bayangkan? Cuba pakai gelang emas tu sampai ke atas siku semua. Aku sebenarnya tak boleh nak angkat dah berat emas tu. Dan pakai tijab, sebagai orang baca tajab mahkota, sangat terang, sangat bercahaya, lebih terang pada cahaya matahari dan cahaya bulan. Boleh bayang? Tak boleh nak bayang. Jadi yang kita tak boleh bayang tu pun dah termasuk takdir. Akal tak boleh nak pergi pada hakikatul syurga. Hakikat syurga dah tak boleh. Hakikatul jannah. Itulah maksudnya. Jadi oleh kerana itulah, tak perlu kita nak bayangkan syurga tanpa hakikat, sebab tak sampai. Itulah maksud takdir tu. Jangan dah takdir kita sekadar beriman syurga wujud ini gambarannya, cuma tak perlu nak mendalami, memperhalusinya, sebab takkan sampai pada hakikatnya. Jadi kesimpulannya semua dalam syurga usia sama. Tok nenek bapak kita usia dengan kita. Habis anak yang mati kecil, dia akan membesar sampai usia 30-an tadi. Sehingga dia mati waktu tu, dia tak selesai nyusu 2 tahun dengan mak dia. Kata Rasulullah, nanti mak ni nyusu juga dalam syurga. Dalam syurga, dan nak sonang-sonang, ini tak menyusu anak pula. Rasulullah kata, dia menyusu anak dalam syurga tidak sama seperti mana menyusu di atas dunia. Jangan fikir macam atas dunia. Nabi kata sekedip mata saja dia menyusu anaknya, terus anaknya membesar. Diberilah pasangannya. Semua dalam syurga ada pasangan. Orang laki-laki pasangannya ramai lah. Nak buat macam mana? Allah yang bagi, bukan kita minta. Yang perempuan pun minta, tapi tak terminta. Cukup seorang sudahlah. Dia tak terfikir dia nak minta. Orang laki-laki pun tak fikir nak minta, Allah yang bagi. Lagi satu, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bila seseorang nak melihat Allah, itulah nikmat pada aku. Itu takdir ke bukan tengok Allah? Takdir juga. Wujuhu yawma idzin nadhira. Wajah-wajah di syurga tu sangat berseri-seri ila rabbiyah nadhira, sebab dua mata melihat Allah. Tapi bukan kita kena kaitkan Allah dalam syurga, kita dua mata tengok Allah dalam syurga. Jangan. Semua tanpa kaifiat. Tak boleh digambarkan, tak boleh dihakikatkan. Yang ketiga, orang yang beriman tidak akan merasa terlalu gembira atas segala yang diterimanya, baik berbentuk harta, anak maupun kekuasaan, kerana merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya. Ia hanya bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa agaknya? Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sihat, itu satu takdir. Tetapi kita kena buat persediaan. Mungkin lepas ni Allah nak uji sakit pula. Allah nak uji sakit, kita menunggu pula Allah uji kita sihat pula. Macam ilmu, Allah sedang menguji kita sesuatu yang ada yang kita tak tahu, tetapi kita mohon kepada Allah agar yang kita tak tahu akhirnya tahu. Maknanya selagi mana takdir itu memang ditetapkan oleh kita untuk mengetahuinya, pasti sebelum mati kita akan mengetahuinya juga.
Tapi kita kena ikhtiar dan juga usaha lah. Seperti mana orang tu tahu, kita tanya macam mana kau boleh tahu? Kita belajar lah. Lalu bila kita belajar macam dia juga belajar, kita akan dapat, kita akan tahu juga. Seperti mana contoh orang yang mendaki gunung, mendaki bukit, mula-mula dia tengok tingginya, boleh ke aku naik, boleh ke sampai ke puncak. Lalu dia naik sikit sampai puncak dia tak. Lalu dia kata, saya tak sangka saya dah sampai ke puncak gunung ni. Saya tak sangka. Macam kita tak sangka umur kita dia dah masuk 50-an dah. Sangka tak? 60-an? Sangka tak? Tak sangka lah umur saya dah masuk 60-an. Faham ke tidak saya cakap ni? Maknanya gini, yakin tak itulah usia kita? Yakin tak? Yakin tak? Tak sangka aku dah ada cucu. Begitu. Cicit pun ada. Tak sangka aku dah ada cicit. Sebab dulu kita ni dah cucu, kita ni cicit, kita anak. Sekarang ni kita nenek. Lalu kita tengok cucu kita, alangkah indahnya kalau aku masih jadi cucu sekarang ni. Sebab sekarang ni dah nenek. Jadi ini tidak lain melainkan kita kena tahu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan dan ada perubahan masuk muda pergi pada tua, kuat pergi pada lemah. Itu dah takdir yang berubah-ubah tadi. Yang keempat, orang yang beriman akan mengerjakan sesuatu yang dibolehkan atau yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dengan hati dan perasaan yang tenang, sebab dia melihat pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Dan yang terakhir, orang yang beriman mengetahui segala kejadian dan peristiwa terjadi menurut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh, kita mahu hujan tak turun pada waktu-waktu ini, tapi hujan turun. Ada kalanya kita mahu waktu-waktu kering gini, hujan turun, hujan tak turun. Jadi di sini untuk mengajar kita tidak boleh mengubah takdir. Kita beriman saja ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena tahu bila Allah yang tetapkan, maka kita jangan masuk campur. Sebab ketetapan Allah atas sifatnya Al-Hakim, yang maha bijaksana, Al-Adlu, yang maha adil, dan tidak ada hal ehwal kezaliman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifati dengan sifat menzalimi makhluk. Ma'ana bidhallami lil'abid, tidak pernah aku menzalimi hamba-hambaku. Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi makhluk yang dicipta seluruhnya walaupun sebesar zarah. Makna takdir yang Allah cipta buat kita bukan satu bentuk kezaliman, tak ada kaitan. Walaupun kita diuji, bukannya satu kezaliman. Sebab apa? Ini semua kebahagiaan yang kita tak nampak di akhirat nanti. Kita tak nampak sebab kita beriman dengan akhirat. Akhirat tu kita nampak lah. Sebab dia ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau akhirat kita betul-betul nampak, dia tak nama beriman pada akhirat. Sebab akhirat mesti ghaib dulu. Lalu kalau kita nampak itu akhirat tu, itu bukan akhirat pada hakikat. Akhirat tak boleh nak dilihat. Mengapa kita tak nak lihat akhirat? Sebab akhirat dia dah dicipta oleh Allah. Tetapi kita boleh nampak dia setelah kita mati, roh dimasukkan, hidup balik, dibangkitkan, barulah dua kaki ke akhirat. Lalu kalau sekiranya orang tu mimpi dia lihat akhirat, itu satu gambaran, bukan hakikat. Rasulullah pernah tengok akhirat atau tidak? Allah melihatkan Nabi, tak ada masalah. Nabi melihat, Nabi pernah melihat akhirat. Nabi melihat orang yang dihimpunkan, golongan-golongan yang dihimpunkan. Lepas tu Rasulullah SAW pun cerita kat kita, aku tengok ada yang macam ni, ada yang macam tu, beberapa golongan.
yang tak solat macam ni, yang tak puasa macam ni, yang sembah berhala macam ni. Itu bukan Nabi cakap saja, Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada Nabi. Bukan dua mata Nabi boleh tengok begitu, Allah perlihatkan. Dia tak sama macam kita pergi satu tempat nak tengok. Allah perlihatkan dia hakikat. Itu kita kena tahu. Bila Allah memperlihatkan sesuatu kepada Nabi, Rasul, dia adalah hakikat. Itu pasal di syurga nanti Allah perlihatkan diri kepada kita. Itu gambaran ke hakikat? Hakikat. Sebab Allah bukan gambaran. Bila bukan gambaran, jadi yang kita lihat hakikat dia, yang bukan gambaran, yang bukan warna-warni, yang bukan berbentuk, tapi kita lihat dia. Itu yang kita tak boleh nak menggambarkan dengan akal kita tentang Allah yang kita lihat. Segala kejadian dan peristiwa terjadi menurut ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia mencari jalan yang akan membawanya ke arah kebaikan dan menghindarkan dirinya daripada bahaya dan juga kerugian. Mana menyebabkan apabila kita dah beriman pada takdir. Sebahagian takdir dia cerita kepada kita, sebahagian takdir kita tahu kisah takdir itu. Lalu yang itulah menyebabkan kita mengajar diri kita membuat persiapan. Seperti mana contoh solat asar nanti, waktu asar telah ditakdirkan oleh Allah atau belum? Seluruhnya alam ini dah ditakdirkan oleh Allah. Kita jalan tak takdir, dan kita kena berpegang. Tidak ada sesuatu yang baru ditakdirkan. Tidak. Bahkan anak yang baru lahir pun takdir atas dia dah selesai. Bukan baharu bila dia Allah Subhanahu Wa Taala cipta dia baru bermula takdir, baru Allah tetapkan takdir. Takdir ini dah berjalan 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit bumi. Bila Allah dah cipta langit bumi, lalu langit bumi itu berjalan dengan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tadi. Dia tak boleh nak lari dah. Paksi dia macam matahari, bulan dia pusing kok paksi dia, takkan lari dah. Sejak mula Allah cipta dia sampai sekarang tak ada perubahan, takkan lari. Itulah maksud takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah orang mati hidup balik? Adalah, tapi kena cerita ayat Quran. Cerita kat sini kita kata hantu je. Ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah cerita. Itu takdir. Allah dah takdirkan dia mati, tapi Allah takdirkan dengan dia, kuasa Allah nak hidupkan dia balik. Bani Israel dulu banyak, sampai ribu-ribu orang pernah mati. Ada 70 orang kena sambar peti pada mati, roh keluar. Lepas tu doa Nabi Musa mustajab, masuk balik roh. Yang ribu-ribu tu pun seorang Nabi, dia doa Hizkil, maksudnya saya, Allah masukkan roh. Ribu-ribu orang balik kampung, sebabnya mati kat luar kampung. Bila dah masuk roh, ribu-ribu orang balik kampung. Orang kampung pun tengok ini Sri, suami dia hidup balik, agak-agak nak tidur sekali tak. Walaupun mereka tu dah dihidupkan balik, tetap ketakutan tu wujud. Kata Abdullah bin Abbas, sebab apa? Orang tu pernah rasa sakaratil maut, lepas tu hidup balik. Sakaratil maut tak hilang. Jadi orang yang beribu-ribu tu kerjanya bukannya bermuamalah dengan manusia, semua ibadah je. Dia tak ada hubungan dengan manusia dan orang-orang yang hidup tu. Sebab dia tahu kematian itu pasti, cuma Allah dah hidupkan, itu peluang untuk beribadah. Kalau peluang untuk enjoy, minta syukur kepada Allah. Dan kata Abdullah bin Abbas, oleh kerana mereka pernah mati, bau mayat ada. Tu yang orang tak boleh nak kawan dengan orang ni. Itu hikmahnya orang yang pernah mati hidup balik. Hikmahnya. Baru kita nak tahu bahawa kenapa Allah matikan, terus mati je, kita hidup balik. Sebab yang ni buat yang kita ada saudara, kita dah mati dah dua hari,
Lepas tu ketidur, korek-korek bangun. Lepas tu bermalam kat rumah kita. Kita tengah tidur, dia berdiri tengok, buka mata. Hei! Bukan dia agaknya ni, saka dia kot. Jadi apa maksudnya di sini? Bila Allah Subhanahu Wa Taala takdir kita mati, kita syukurlah kepada Allah sebab kita akan menemui Allah walaupun namanya mati. Itu pasal Nabi kata, umatku jangan takut mati. Selain pada Islam semua takut mati. Dalam dunia yang paling takut mati adalah orang yang paling canggih kehidupan dia, orang Yahudi. Paling bijak dengan kecanggihan, mereka lah orang paling takut mati. Allah sebut dalam Quran yang paling takut mati adalah orang Yahudi. Bila dia dah takut tu je dia buat alat yang boleh hidup lama-lama. Bila dia dah takut sangat, dia kalau buat senjata, biar dia boleh tembak orang, orang tak boleh tembak dia. Itu sebab dah takut sangat, akhirnya keluarlah macam-macam teknologi. Sebab puncanya takut mati. Itu pasal bila dia takut mati, macam besok lusa nak mati, dia bila berusaha gila-gila punya usaha. Macam kita pula takkan nak usaha begitu gila-gila juga. Sebab apa? Sebab kita tak takut mati. Sebab Rasulullah larang kita jangan takut mati. Mengapa Nabi kata begitu? Sebab bila kita mati, kemungkinan kehidupan kita jauh lebih baik berbanding hidup ni. Sehinggalah kemungkinan ada orang mukmin dia akan berkata, ya Allah, kalau begini kehidupan setelah mati, elok mati awal-awal pun tak apa. Mana taknya ada di antara mereka tu bila mati datang bidadari ramai-ramai. Kalau kita tengok lelaki tadi, kalau lagu ni lama dulu dah aku jihad ni. Sebab Rasulullah kata satu-satunya manusia yang dah mati minta Allah hidup balik sebab nak mati balik. Orang yang jihad fi sabilillah, orang syahid. Kenapa agaknya mereka dah mati, lepas tu minta Allah Ta'ala hidupkan balik agar mati datang balik waktu mereka jihad. Sebab mereka dapat fadilah, mereka dapat hadiah daripada Allah yang sungguh luar biasa. Tapi syaratnya mesti jihad fi sabilillah, syahid dulu. Walaupun saya dah sebut, kita tak berani juga buat nak jihad dulu. Baik lelaki, baik perempuan tak berani nak berhadapan musuh sehingga dia dibunuh musuh untuk dapat syahid. Kita tak berani juga. Sebab orang yang bila bunuh kita jihad, sakit mati kita tak sama macam sakit biasa. Sakitnya macam Nabi kata mungkin digigitnya semua, digigit serangga tu, macam digigit kerengga agaknya. Sakit mati dia. Itu pasal mereka berani nak minta Allah hidupkan agar mereka pergi syahid lagi. Tapi kalau dah sakit tu dah sakit sangat, agak-agak berani ke nak minta Allah hidupkan balik, nak mati lagi kali kedua? Tak ada dah, sebab dia dah tak tertahan rasa sakitnya mati. Tak mau minta lagi lah. Kalau ditawarkan nak hidup balik tak, tak mau sakitnya mati tu. Sakitnya mati itu sangat luar biasa dalam kehidupan. Itu pasal mati. Sebab sakit sangat. Sakit sangat tu menyebabkan kematian. Kalau kita sakit tak ada sangat-sangat, tak mati lagi. Tapi ini dah sakit sangat. Sakit sangat tu dah mati. Ada pernah ada pengalaman sakit dah mati ada, cuma dah mati lepas hidup balik tu tak ada lah. Lain. Macam mana tak lain? Sebab roh, ada kaitan dengan roh. Kita sakit, mungkin jantung dia tak sama dah macam roh. Kalau dah ditarik tu. Sakit kepala tak ada kaitan dengan roh lagi. Roh ada dalam tubuh. Tapi orang sakit nak mati tu, roh tu ditarik. Ada seorang tua sebelum dia mati, dia sembah dengan kita duk keliling dia kata, sekarang roh ni dah tak ada kat kaki dah, malaikat dah tarik. Sekarang ni dah sampai lutut dah kata. Sekarang ni dah sampai ke kaki dah, sampai ke pinggang. Dia kata dah tak ada apa dah. Makna apa? Kalau orang tepuk ke apa, dia dah tak rasa, dah tak ada roh.
naik sampailah ke perut dia. Dia kata roh dah tak ada kat perut, sampailah ke jantung. Mula dia dah sesak nafas. Last sekali dia kata ni roh nak pergi ke kerongkong dah. Last sekali dia mengucap memang roh keluar, meninggal dia. Dia rasa sungguh roh tu malaikat tarik satu bahagian roh tu. Last sekali bawa keluar dia, bawa keluar ke mulut. Bila dia bawa keluar ke mulut, dia nampak roh tu keluar. Bila nampak roh tu keluar, dia serentak roh keluar, dan akal tamyiz pada roh tamyiz tu ikut sekali. Jadi dekat kepala kita ni masih ada sebahagian roh sebelum berpisah dengan bahagian kepala kita. Itu pasal bila roh tu yang terakhir dia keluar, belum sampai pada bahagian yang terakhir je, mata ni berfungsi lagi, tapi jantung tak fungsi lah. Anggota semua tak fungsi, mata fungsi, otak fungsi. Lalu kata Rasul, dia tengok roh tu keluar tu, yang mata dia pergi tengok roh tu. Dia tengok, mata dia terbuka, apa tu, ke kanan. Mana roh tu pergi ke kanan. Bila roh tu dah keluar, tu pasal mata tu dia terbuka sebab dah tak ada roh. Terakhir dia tengok mata terbuka, tapi roh semua dah keluar. Macam mana nak tutup? Roh dah tak ada. Orang ni dah tak ada roh, tu dah ta'rif mati. Itulah kita yang pergi, kita yang kena tutup. Gitu. Sama juga. Mana kita nak tahu? Ada juga hadis Rasulullah, rohnya dibawa keluar, kata Rasul, keluar. Lepas tu dia mohon ke Allah, ya Allah, aku mohon agar jangan dikembalikan rohku pada tubuh. Allah perkenankan, maka dia mati dia. Malaikat maut hanya cabut satu bahagian roh, yang tinggal roh di kepala. Dia bukan roh hayat, roh pada tubuh je, bawa keluar. Tapi satu bahagian lagi roh pada dia, itu tak dibawa masuk. Itu roh waktu keluar tidur je. Jadi matilah dia. Matilah dia. Itu hadis Rasulullah. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala nak kembalikan, walaupun kata ya Allah jangan kembalikan, tak, Allah takdirkan dia hidup lagi. Dia bangun lah. Tapi ada juga yang dibawa keluar, Allah takdirkan memang roh tak masuk dah, maka mengalami kematian. Dan akhir zaman kata Rasulullah, banyak orang akan mati dalam keadaan terkejut. Terkejutnya antaranya mati dalam tidur, mati tak ada tanda sakit. Itu yang lagi bukan menakutkan kita, tapi nak buat persediaan yang lebih besar tak kita. Sebab mati ini dia tak ada isyarat. Ada mati ada isyarat, ada mati tak dapat isyarat. Yang kita takut tak ada isyarat tu. Mati dengan isyarat adalah Al-Quran. Apabila salah seorang di antara kamu ada tanda-tanda kematian, berwasiatlah. Mana dia tahu diri dia, jangan selain ni. Lepas tu datang pula malaikat bagi salam, wahai hamba Allah, ni nyawamu tinggal 2 hari ni. Tak pun dia datang, nyawa ni lepas solat asar ni saya nak cabut ni. Wah, betul. Ini siapa? Kita tahu ni syaitan Sri Jibril. Tak boleh, dia kena malaikat maut. Itu malaikat Jibril tak ada urusan kematian. Yang tahu kematiannya adalah malaikat maut. Ini bukan betul Jibril ni. Dia beritahu tu, dia beritahu kepada roh kita. Roh kita tahu, cuma kita tak ada hubungan dengan roh tu, yang kita tak tahu tu. Yang sebahagian para wali dia tahu bila dia nak mati, sebab roh dia ada hubungan dengan roh. Macam Imam Al-Ghazali, dia dah tahu nak mati bila dia dah tak makan. Dia kosongkan perut dia, nanti bila orang mandikan jenazah dia tak ada najis. Dia siap potong kain kafan dia, siap mandi bersih-bersih, siap uduk. Imam Al-Ghazali. Lepas tu sempat tulis pula, daripada 100 hari tu sampai dia mati. Sampai kitab dia itu diambil oleh anak murid dia. Saat 100 hari Imam Ghazali nak meninggal, dia cerita satu-satu. Dia kata bila dah sampai hari 40, perut ni goncang-goncang je. Ada siapa sini dah goncang-goncang?
Semua kata lama Ustaz janganlah cerita bab ni. Betul. Apatah lagi dia lagi kata akhir-akhir ni dah mula bangun lewat dah tak macam dulu pukul 5 ni pukul 6 suku 6.30 baru nak bangun. Oi, bagi dia takut memang aku dah tu. Tapi yang tu saya tambah lah.